Assalamualaikum. Pelajaran kita pada hari ini ialah topik 5, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tanya kamu dulu. Pernah tak di kalangan kamu lihat dinosaur? Ya, semuanya tengok dalam TV je. Kenapa? Kerana haiwan ini mengalami satu proses. Kita akan tahu nanti apa nama proses tu. Jom kita tengok. Okey, pada slide ini cikgu akan bercerita tentang kepupusan haiwan. Inilah proses yang telah berlaku terhadap dinosaur tadi. Maksudnya, dinosaur mengalami kepupusan. Sebab tu kita tak dapat lagi lihat dinosaur pada hari ini. Cuba kamu lihat pada gambar. Ini adalah beberapa contoh haiwan yang telah mengalami kepupusan. Kepupusan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan di bumi ini. Okey, contoh burung dodo. Yang kedua, T-Rex dan seterusnya ialah mammoth. Kamu juga boleh lihat contoh lain dalam buku teks muka surat 78 dan 79. Kita juga akan belajar tentang hidupan yang diancam kepupusan. Diancam kepupusan bermaksud hidupan yang semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Yang diancam kepupusan ini bukan sahaja haiwan tetapi juga tumbuhan. Kalau kita tengok dalam gambar, ada periuk kera, orkid selipar, panda, badak sumbu. Okey, periuk kera dan orkid selipar ialah kategori tumbuhan yang diancam kepupusan. Okey, panda dan badak sumbu ialah haiwan yang diancam kepupusan. Kalau kamu pernah tengok cerita Upin Ipin, ada buat lemang periuk kera kan? Ini adalah salah satu aktiviti yang mengancam kepupusan tumbuhan. Okey, untuk nota diancam kepupusan, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 80 dan 81. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti yang boleh mengancam haiwan dan tumbuhan. Antaranya ialah penerokaan hutan secara tidak terancang untuk tujuan pembalakan, pembangunan dan pembinaan jalan raya. Ini telah menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar. Habitat ni ialah tempat tinggal. Okey, seterusnya pemburuan haram untuk mendapatkan daging, kulit, bulu, gading, tanduk, lemak dan sumbu daripada haiwan tadi untuk dijadikan pakaian, makanan, perhiasan dan ubat tradisional. Aktiviti pemburuan ini menyebabkan haiwan tadi mati, seterusnya mengalami kepupusan. Seterusnya aktiviti pembakaran hutan yang berlaku untuk tujuan pertanian. Seterusnya pembuangan sampah ke dalam sungai dan juga tumpahan minyak ke dalam laut. Ini akan mengancam hidupan akuatik. Okey, kalau kamu tengok gambar ni adalah contoh aktiviti pembalakan dan juga pemburuan. Okey. Okey, seterusnya selain daripada aktiviti manusia, hidupan juga terancam akibat bencana alam seperti yang kamu boleh lihat dalam rajah. Akibat bencana, tumbuhan musnah dan haiwan juga mati kerana tidak dapat melarikan diri. Antara bencana yang mengancam hidupan ialah banjir, gempa bumi dan juga puting beliung.
Okey, seterusnya kita tengok beberapa langkah pemeliharaan dan pemuliharaan. Tetapi sebelum tu, cikgu nak cerita dulu apakah itu pemeliharaan. Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musuh. Kalau pelihara, maksudnya kita kekalkan. Yang pertama ialah mendidik masyarakat. Yang kedua, menganjurkan kempen kesedaran betapa pentingnya hidupan kepada alam ini. Seterusnya, mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Seterusnya, mewartakan spesies haiwan dan tumbuhan itu adalah haiwan yang dilindungi. Kemudian, menguatkuasakan undang-undang. Kemudian, menebang pokok yang terpilih sahaja. Tak pergi tebang semua ya. Kemudian, mewujudkan pusat rehabilitasi dan gazetkan taman laut. Ini untuk tujuan melindungi haiwan seperti orang utan dan juga penyu. Dua haiwan ini memang sangat kritikal, mengalami ancaman kepupusan yang serius ya. Okey, kalau tadi cikgu cakap pasal pemeliharaan, sekarang cikgu ceritakan pula apakah itu pemuliharaan. Pemuliharaan ialah mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Siapa generasi akan datang ni? Okey, anak cucu kita yang akan datang pada zaman yang ke depan lagi. Okey. Bagaimana cara kita nak melakukan aktiviti pemeliharaan ni? Yang pertama, dengan cara menanam semula pokok di kawasan pembalakan bagi menggantikan habitat yang telah pun musnah. Memang mengambil masa yang lama, tapi daripada tak ada ganti langsung, lebih baik kita tanam. Okey. Yang seterusnya ialah mewujudkan pusat pemeliharaan penyu bagi memastikan penyu mempunyai peluang yang tinggi untuk hidup di habitat semula jadi. Okey. Okey, sekian saja untuk topik ni. Cikgu harap kita jumpa lagi nanti. Selamat belajar semua. Assalamualaikum. Terima kasih.